Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk pengurusan data. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah mentafsir data dari piktograf, carta palang dan carta pai. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu mentafsir data daripada piktograf. Okey, langkah-langkah mentafsir data daripada piktograf. Yang pertama, murid kena tahu apakah tajuk piktograf itu. Biasanya tajuk terletak di atas murid-murid. Jisim bahan kita semula. Yang kedua, apakah jenis-jenis bahan dalam data yang terlibat, iaitu surat khabar, tiap aluminium, plastik dan bahan lain. Okey, yang ketiga yang sangat penting, apakah nilai perwakilan petunjuk. Nilai perwakilan petunjuk ini biasanya diletakkan di bawah, iaitu di sini murid-murid, petunjuk satu bulatan ini mewakili 5 kilogram. Satu bulatan mewakili 5 kilogram. Jadi murid tengoklah, bahan lain satu bulatan jadi 5 kilogram lah. Kalau plastik ini, kalau murid tengok dia ada separuh. Kalau separuh maksudnya 5 kilogram ni kena bahagi 2 lah. So 2.5 kilogram Begitulah seterusnya. Dan yang keempat, apakah kesimpulan yang murid dapat buat daripada data ini. Dari data ini murid akan dapat jisim paling banyak, jisim paling sedikit, jisim setiap bahan, beza jisim bagi dua bahan dan jumlah jisim bahan-bahan murid-murid. Okey, seterusnya kita akan pergi melihat bagaimana cara mentafsir data dari carta palang. Berikut adalah gambar rajah carta palang. Okey, yang pertama murid kena tahu juga apakah tajuk carta palang, iaitu jisim bahan kita semula. Yang kedua, apakah jenis-jenis bahan dalam data. Sama. Okey, surat khabar, tiap aluminium, plastik dan bahan lain. Yang ketiga, murid kena tahu apakah skala yang digunakan dalam carta palang ini. Kalau murid tengok, skala ni adalah jisim dalam kilogram paksi mencacang. Paksi mencacang. Okey, so skala yang digunakan satu senggak mewakili 1 kg. Ni satu senggak mewakili 1 kg. So sampai sini 5 senggak, so 5 kg. 5 kg, 10 kg, 15 kg. Okey, dan daripada data juga murid dapat membuat beberapa kesimpulan seperti jisim paling banyak. Murid akan dapat tengok palang yang paling tinggi adalah jisim yang paling banyak. Okey, jisim paling sedikit, jisim setiap bahan murid-murid boleh cari, beza jisim bagi dua bahan dan begitu juga jumlah jisim bahan-bahan. Seterusnya kita pergi kepada cara mentafsir data bagi carta pai. Berikut adalah gambar rajah carta pai. Okey, yang pertama sekali murid kena tahu juga tajuk carta pai tersebut, iaitu tajuknya jisim bahan kita semula. Okey, apakah jenis-jenis bahan dalam data? Kita sama saja, surat khabar, tiap aluminium, plastik dan bahan lain. Okey, yang ketiga, apakah nilai bagi setiap bahan? Nilai biasanya untuk carta pai ni, nilai yang diberikan adalah dalam bentuk peratus murid-murid. Kita tengok plastik ada 5%, tiap aluminium 35%, bahan lain 10%, surat khabar 50%. Yang penting di sini adalah murid-murid kena ingat satu carta pai ini mewakili 100%. Maksudnya untuk keempat-empat bahan ni nilai dia mesti 100%. Jadi kalau ada
satu bahan yang murid tak tahu nilai dia, murid boleh tolak lah. Maksudnya jumlah keseluruhan 100% murid tolakkan dengan nilai yang ada, ya. Okey, itu murid kena ingat. Ingat, satu bulatan ini bersamaan dengan 100%. Okey, seterusnya apakah kesimpulan yang murid dapat dan boleh buat, ya, daripada catapai ini? Murid boleh tahu jisim paling banyak, jisim paling sedikit, jisim setiap bahan, ya, beza jisim bagi dua bahan. Okey, jumlah jisim bahan-bahan, ya. Kalau murid tengok kat sini, dia beri dalam bentuk peratus, ya. Raja ni berikan nilai dalam bentuk peratus. Jadi macam mana murid nak cari jisim paling banyak, jisim paling sedikit? Murid kena tengok dalam soalan, dia akan beri data keseluruhan, ya, bilangan keseluruhan jisim bahan kita semula, ya. Sekarang mari kita tengok contoh yang pertama, ya. Raja menunjukkan suatu piktograf tentang bilangan peserta tarian tradisional, ya. Ada berapa tarian? 1, 2, 3, 4, 5 tarian, ya. Dan di sini murid boleh tengok pesertanya dia beri dalam bentuk gambar manusia, ya, iaitu gambar satu manusia ini mewakili 2 orang. Itu yang penting murid-murid, ya. Okey, jadi kita tengok contoh-contoh soalan, ya. Okey, yang pertama, ya, berapakah bilangan peserta bagi setiap jenis tarian? So, jenis yang ini kita boleh kira, ya, murid-murid. Kita tengok Mak Yung, ya. Mak Yung ada berapa gambar orang? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan yang akhir ni setengah. 5.5. Jadi satu orang mewakili 2, jadi 5.5 darab 2. Begitu juga dengan tarian singa, ada berapa? 5. So 5 darab 2 orang, ya. Bharatanatyam ada seorang, ya, satu gambar, ya. So satu gambar darab 2 orang, jadi Bharatanatyam ni 2 orang, ya. Ngajak 3.5. So darabkan dengan 2. Kenapa murid-murid darabkan dengan 2? Kerana satu gambar penuh, ya, satu gambar mewakili 2 orang, ya. So mazal 5, ya, 5 darab 2. Jadi murid akan dapat tahu, ya, boleh cari bilangan peserta untuk setiap tarian berdasarkan petunjuk yang diberi, ya, murid-murid. Okey, satu lagi bentuk soalan, dia kata hitung pecahan bilangan peserta dalam tarian Sumazau daripada jumlah peserta. Jadi tarian dia nak dalam bentuk pecahan, ya, pecahan peserta dalam tarian Sumazau. Sumazau ada 10 orang, ya, 10 orang. Perkan daripada jumlah peserta. Jumlah peserta murid dah kira tadi soalan yang pertama, peserta bagi setiap tarian. Jadi nak tahu jumlahnya murid kena tambah. So daripada data ini, ya, daripada piktograf ini murid boleh cari jumlah kesemua peserta tarian, ya. Jadi 10 murid tambahkan, ya, jadi 10 per 40 murid potong sifar dan tinggallah 1 per 4. Jadi pecahan peserta tarian Sumazau ialah 1 per 4. Okey, seterusnya kira peratus bilangan peserta dalam tarian Mak Yung daripada jumlah peserta. Tarian Mak Yung murid dah kira, ya, dalam soalan pertama, iaitu 11 orang, ya. Jadi 11 per dengan jumlah peserta. Jumlah peserta kita dah kira dalam soalan yang kedua tadi, iaitu 40 orang. 40 orang. Jadi 11 per 40 darabkan dengan 100%. Kenapa darabkan dengan 100%? Sebab dia nak bilangan peserta tarian Mak Yung ini dalam bentuk peratus. Jadi murid darabkan dan murid akan dapat jawapan 27.5%. Soalan seterusnya ialah mentafsir data daripada carta palang, ya. Jadi murid tengok, ya, ini raja ini menunjukkan carta palang, ya. Carta palang mengufuk. Apa yang penting murid kena tahu tajuk, ya. Kes denggi pada
31 hari bulan 10 2014. Okey, paksi mengufutnya adalah bilangan kes harian dan paksi mencacangnya adalah negeri Perak, Sarawak, Negeri Sembilan dan Johor. Apa yang penting untuk paksi mengufut ni, murid kena tengok senggat ya. Kalau kita tengok di sini ada 5 senggat, mewakili 5 kes. Jadi satu senggat ni mewakili 1 ya murid-murid. Jadi kita tengok kepada bentuk-bentuk soalan ya. Okey, yang pertama, negeri manakah yang mencatatkan bilangan kes denggi melebihi 10 kes? Jadi kat sini murid kena tengok bilangan kes. Ya, melebihi 10. Kat sini 10 ya. So negeri yang melebihi 10 adalah biru dan merah. Ya, biru dan merah. So biru negeri Perak, merah adalah Johor. Jadi berdasarkan carta palang ini, negeri Perak dan Johor mencatatkan bilangan kes melebihi 10%. Okey, soalan seterusnya, negeri manakah yang mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding negeri Sembilan ya. 4 kali negeri Sembilan. Kita cari dulu negeri Sembilan. Negeri Sembilan kesnya adalah 5. So 5 kes berlaku di negeri Sembilan. Jadi 4 kali 5. So 4 kali negeri Sembilan ya. 4 kali 5, 4 darab 5 bersamaan 20 kes. Jadi kita rujuk balik rajah ini, rajah carta palang ni, kita cari negeri yang mempunyai kes 20. So kita dapat ya, ni kes 20. So negeri Johor. Jadi 20 kes itu berlaku di negeri Johor. Jadi negeri Johor mempunyai 4 kali bilangan kes denggi berbanding di negeri Sembilan. Okey, soalan seterusnya masih lagi carta palang ya murid-murid. Apa yang murid-murid kena tengok adalah tajuk dia jualan karipak, makjah, dan murid kena tengok paksi mengufutnya adalah hari ya, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dan paksi mencancangnya adalah bilangan karipak. Apa yang penting murid kena tengok ya, bilangan karipak ni murid kena tengok skala dia ya, iaitu satu senggat ni mewakili berapa. Kalau murid tengok di sini, 2 senggat ni ya, 1, 2 senggat ni mewakili 20. Jadi satu senggat adalah 10. Jadi mari kita tengok contoh soalannya ya. Okey, soalan yang pertama ialah nyatakan jualan karipak setiap hari. Jadi murid boleh nampak terus daripada carta palang ini ya. Hari Isnin, okey, murid gariskan, okey, 120. Hari Selasa, kita tengok di sini dia terletak di tengah-tengah antara 80 dengan 100. Jadi kat sini 20 bahagi 2. Jadi 10, satu senggat 10, jadi 80 tambah 10, 90 ya. Hari Selasa 90. Hari Rabu kita tengok di sini 100, dia lebih sikit ya. So lebih sikit ni, ingat satu senggat ni mewakili 10, jadi kalau setengah senggat 5, jadi 100 tambah 5, 105 biji. Dan hari Khamis pun sama, 105 biji. Kalau kita tengok dia sama ya, hari Rabu dan Khamis. Okey, jadi murid dapatlah nyatakan jualan karipak setiap hari berdasarkan carta palang yang diberi ya. Okey, soalan yang kedua, berapakah beza jualan karipak antara hari Selasa dengan Rabu? Beza kata kunci bagi tolak. Jadi murid kena tolak Selasa dengan Rabu. Jadi kita tengok hari Selasa 90, hari Rabu 105. So kalau tolak mesti nombor besar, tolak nombor kecil. Jadi 105 keping tolak 90 keping, murid akan dapat 15 biji ya, 15 biji. Okey, seterusnya, okey, hitung purata jualan karipak setiap hari. Purata ni apa murid? Purata ni maksudnya kita tambah semua, kita bahagikan sama rata ya. Iaitu macam mana nak dapat purata? Jumlah jualan semua ya, jumlah jualan bagi 4 hari kita bahagikan dengan bilangan hari. So murid akan tambahlah jumlah jualan bagi 4 hari dan bahagikan dengan bilangan hari 4 ya. 420 bahagi 4, so murid akan dapat jawapan dia 105. Jadi purata setiap hari jualan karipak adalah 105 biji.
Okey, soalan seterusnya ialah bagaimana untuk mentafsir data daripada catapai murid-murid. Okey, murid-murid tengok ya. Sarah mempunyai 80 keping kad gambar haiwan vertebrata. Ya, ini jumlah keseluruhan ya murid-murid ya. Jumlah keseluruhan biasanya diberi dalam soalan ya. Catapai di sebelah menunjukkan pengelasan kad gambar haiwan vertebrata itu. Okey, tengok ya pengelasan dia. Pengelasan tajuknya pengelasan kad gambar haiwan vertebrata. Jadi di sini kita nampak ada ikan, reptilia, burung, mamalia dan amfibia. Ya, diberi dalam bentuk peratus. Ya, ingat catapai biasanya dia akan beri dalam bentuk peratus. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama ya murid-murid. Berapa peratuskah kad gambar amfibia? Okey, murid tengok ya. Reptilia, ikan, burung, mamalia semuanya dia dah beri kan ya, diberi dalam soalan peratusnya. Tapi kita tengok di sini amfibia tidak diberi peratusnya. Jadi kita nak cari peratus amfibia macam mana ya murid-murid? Murid-murid kena ingat satu bulatan ini mewakili 100%. Ya, satu bulatan ini mewakili 100%. Jadi kalau murid nak cari amfibia, murid-murid kena ambil 100%, murid kena tolakkan dengan mamalia, burung, reptilia dan ikan. Ataupun murid tambah dulu yang ada ni 20, 15, 35, 25% ni murid tambahkan dulu, kemudian murid tolakkan dari 100%, iaitu 100% tolakkan 95% dan murid akan dapat 5%. Jadi amfibia adalah 5%. Ya, murid-murid kena ingat satu bulatan catapai mewakili 100%. Okey, seterusnya cari beza bilangan kad gambar mamalia dengan burung. Ya, mamalia dengan burung. Mamalia 25%, burung 35%. Jadi soalan dia beza. Beza kena tolak. Jadi ada dua cara ya murid-murid kat sini. Pertama, murid cari beza peratus kedua-dua kad. Ya, peratus kad gambar mamalia 25%, peratus kad gambar burung 35%. Jadi beza peratusnya 35 tolak 25%, jadi 10%. Bezanya 10%. Jadi nak tahu bilangannya, murid kena darabkan daripada bilangan asal ya, iaitu beza peratus 10% darabkan dengan jumlah kad. Jumlah kad tadi ada dalam soalan ni ya, 80 keping. Jadi 10% darab 80 keping, 10 tukarkan jadi pecahan, 10% tukarkan jadi pecahan, 10/100 darab 80 keping. Jadi murid boleh potong sifar, so yang tinggalnya hanyalah 1 darab 8. Jadi kita dapat 8 keping. So beza kad ya, beza kad gambar mamalia dengan burung adalah 8 keping. Okey, cara yang kedua ialah murid cari dulu bilangan kad mamalia dan bilangan kad burung. Macam mana? Iaitu mamalia 25% daripada 80 keping. Jadi 25/100 darab 80, jadi murid kira dapat 20 keping. Begitu juga murid cari dulu bilangan ya, cari nilai peratus bagi burung, iaitu burung 35%, jadi 35/100 darabkan dengan jumlah kad 80 keping. Jadi murid akan dapat 28 keping. Jadi sekarang ni nak tahu beza bilangan kad mamalia dan burung, murid tolaklah ya, 28 keping tolak 20 keping, jadi murid dapat 8 keping. Ya, ada dua cara ya murid-murid. Jadi inilah antara bentuk soalan bagi catapai ya. Okey. Sekian, terima kasih.